Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton TV Al-Hijrah, anda bersama saya Ardi Herman dalam CCTV podcast kita setengah jam. Dan siapa panel ataupun tetamu saya pada minggu ini, dia seorang yang sangat dikenali sebagai seorang juruhebah, pengacara, nyanyi pun nyanyi juga. Selebihnya tu saya nak tanya terus dengan orangnya sendiri, iaitu Abang Faizal Ismail atau FBI. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ardi. Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Ya. Terima kasih jemput saya untuk CCTV. Yes, kena. Kita nak zoom in CCTV kita, kamera kita ni. Dia macam ni. Abang FBI, saya boleh panggil FBI Boleh, insyaAllah. Memang tak ada rambut Soalan pertama. Sebenarnya bila saya dilahirkan, ini disahkan oleh mak saya sendiri, ada rambut. Ada rambut. Ada. Okey, gambar lama memang tak putih lah. Ya, memang betul. Okey. Saya ada berambut, ya, sampailah masa saya bekerja sebagai DJ pun ada rambut. Ya ke? No. Okey. Sampailah saya ke satu stesen radio tu, kemudian ada gimmick, ya. Kalau kalah kena botakkan kepala. Okey. Ya, sebelum tu saya pernah botak juga, tapi sekali-sekala je. Tapi bila gimmick tu, saya kena botakkan kepala, tiba-tiba Berkekalan. kawan kata, sesuai lah kan. Faizal ni botak apa semua kan. Dan saya masa tu pula, rasa saya macam, lebih handsome lah macam tu. Not bad. Macam tu lah. Kan, perasaan sendiri lah kan. Okay. Jadi kekal. Dan akhirnya dia menjadi satu branding ataupun trademark kepada diri saya lah. Dan sampai sekarang, pernah satu ketika saya kata, okey, saya nak tumbuhkan rambut. Alright. Tumbuh. Satunya memang, saya tak selesa. Satunya nampak lain. Oh, okey. Dan Tak terima dah. Ya, yang ada satu lagi, rambut tu dah tak nak tumbuh, macam merajuk. Oh, okey. Jadi saya terpaksa dah cukur balik dan akhirnya kekal sampai sekarang. Kalau nak kira, cukur saya ni boleh kata 2 hari sekali cukur, 2 hari sekali cukur. Oh, okey. Istiqamah lah maksudnya. Istiqamah, alhamdulillah. Sampailah sekarang. Sekarang. Abang FBI nak tanya, yelah sejak awal kan terlibatkan diri jadi pengacara ataupun juruhebah dan sebagainya. Macam mana dia bermula? Adakah memang dalam diri memang ada cita-cita ataupun perasan suara aku ni sedap ni? Wow. Memang aku rasa aku kena jadi DJ ataupun host. Macam mana? Memang macam tu ke ataupun? Siapa-siapa yang ada keinginan untuk jadi juruhebah, pengacara ataupun penyanyi, dia sebenarnya memang ada perasan pada diri dia sendiri. Kalau Dia tidak, menyedari lah. Kalau dia menyedari, dia ada suara. Lepas tu dia ada kemampuan, dia ada macam, okey, sedap lah suara aku ni, ataupun mungkin disebabkan dorongan daripada orang lain. Okey. Saya tak sedar, tapi saya tahu saya ada tone yang besar, ada basic macam tu. Ramai orang ingat saya buat-buat suara ni. Tidak. Saya memang asli, tapi bukanlah lahir-lahir macam ni, tak. Wek, tak ada. Kan, tapi bila dah dewasa, memang dalam keadaan tone yang macam ni. Dan ada orang, masa saya belajar di UiTM, dia minta saya apply untuk jadi DJ dekat sana, juruhebah, ya. UiTM. Ada radio campus masa tu. Dan kemudian saya cuba, alhamdulillah saya generasi pertama yang ada dekat situ. Dan bersama-sama dengan saya juga ada DJ-DJ lain seperti DJ Lin, ya, yang ada sama batch masa tu. Jadi daripada situlah saya berlatih, ya. Berlatih tu orang kata daripada segi membawa karakter, memperbaiki lagi tone suara, dan macam-macam lah, buat konten dan sebagainya. Dan alhamdulillah benda ni ambil masa yang lama, ya. Walaupun kita ada suara, tak semestinya suara itu sesuai untuk di ke udara. Betul. Ada orang yang kata suara dia besar, tapi bila dengar kat radio tak boleh. So dia perlukan melalui proses macam nak fine tune kepada suara itu supaya sedap didengar untuk orang yang sedang memandu. Kalau saya pejam mata ni, saya bayangkan tengah-tengah dalam kereta, tengah driving ni, memang lunak. Ya. Jadi saya sebenarnya, ya, selalu bercakap pada orang memandu, awak bertuah kerana tak memandu hari ini. So saya hari ini cakap depan-depan. Fine, okay. Memang maksudnya lepas jadi DJ di universiti tu, di kampus, itu kira sambilan lah, bukan dapat gaji ke apa lah. Kemudian saya buat latihan industri, internship dekat sebuah syarikat penyiaran. Kemudian diserap masuk situ. Daripada situ pun latihan berterusan sehinggalah saya menjadi penyampai utama di sebuah stesen radio pada waktu pagi, dan ketika itu barulah orang mengenali diri saya. Tapi bila orang sebut tentang FBI, orang akan lihat atau membayangkan satu mungkin apa yang dibincangkan dalam radio sebenarnya macam sesuatu yang macam kelakar, yang fun kan. Tapi ada tak macam buat program radio yang lain sikit, yang mungkin
romantisnya ke, Wow. ataupun yang suram sikit Ya. ataupun tengah malam je. Apabila orang telah mengenali kita dengan satu karakter, kan? Saya pernah cuba untuk apply. Masa orang kenal tu kan, saya pernah cuba. Bagilah saya baca berita sekejap. Oh. Kau baca berita, orang tak percaya berita yang kau baca. Minta jauh je. Okay. Dia kata apa masalahnya kan. Tapi itulah dia karakter. Dan apabila kita dibentuk dalam suasana yang macam tu, dia macam dah sinonim dengan kita. Yeah. Dulu saya pun orang kenal saya dengan panggilan hangit dan sebagainya. Yeah, Jadi benda itu membuatkan orang terhibur, ketawa. Ya, jadi tak boleh lekang daripada situ. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan karakter yang sama juga, saya membawa mesej-mesej yang lebih kepada Islamik. Tapi Islamik saya ini bukanlah Islamik yang syadid hardcore semua kan. Kita tetap berdakwah dalam keadaan yang santai supaya orang tak terkejut ataupun rasa berat dengan dakwah kita. Di media sosial pun aktif dengan Aktif juga alhamdulillah kan. Tapi dalam masa yang sama saya lebih tumpukan kepada konten TV lah. Dulu sebelum saya masuk TV dan radio ni, saya berehat agak lama. Masa tu ada satu gap tu yang saya memang tumpukan perhatian kepada sosial media, dan saya pernah buat live, nama dia FBI Live. Dan daripada situ saya buat macam ni juga live dekat rumah, ada studio melalui Facebook, pakaikan plakat. Itu konsep 2017 masa tu. Facebook baru saja tampil dengan Facebook Live. Abang FBI, kita nak berehat sekejap. Ya. Nanti kita nak selongkar sikit tentang penghijrahan seorang FBI dulu dan sekarang. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam CCTV. Saya Adi Arman bersama dengan Abang FBI in the house. Bang, okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita tease sikit lah tentang proses. Biasalah kehidupan kita ni ada fasa-fasa dia kan. So fasa kegemilangan, fasa ups and downs dan sebagainya. Dan abang berhijrah dan satu orang kata maklum balas daripada orang ramai, sangat happy tengok penghijrahan tu. Boleh kongsikan tak apa detik-detik yang trigger? Oh, Masya Allah. Ini panjang cerita ni, panjang. Setengah jam tak cukup ni, cuma 3 hari ni. Baik, apapun penghijrahan ni satu proses yang bukan saya kemahuan diri saya, tapi semuanya daripada Allah SWT. Ya, sebab dia berkehendak, maka dia akan jadikan kita. Bukan. Kan? Jadi itulah dia yang berlaku kepada diri saya, bukan saya ni. Sebab dulu macam saya berada dalam industri hiburan lah. Saya dalam keadaan yang mungkin saya rasa benda itu adalah satu kejayaan. Dapat award dan sebagainya. Gaji besar, gemilang, nomor 8. Kan macam-macam lah, dapat sanjungan, pujian dan sebagainya. Dan apabila Allah bagi satu fasa kepada saya untuk saya muhasabah diri. Fasa tu sangat-sangat hebatlah untuk diri saya. Sebab apa? Saya diuji dengan masalah tak boleh tidur. Tak boleh tidur tadi. Saya tak tahu daripada mana datangnya, kan? Bukan jet lag ke? Tak ada, kan? Tapi memang tak boleh tidur tu dalam keadaan saya nak tidur pun tak boleh ni. Tapi first penandanya adalah mungkin saya kena panic attack. Tapi masa tu time COVID tau. Tapi bila pergi ke hospital, saya ulang-alik ke hospital tanya ni macam mana. Tapi daripada segi medical report apa semua tak ada masalah. Kan, cuma saya tertanya-tanya apa jadi kepada diri saya. Saya rasa macam saya okey, saya tak runsing kan. Tak ada masalah-masalah macam keuangan, keluarga apa semua tak ada. Masalah-masalah zahir tak ada. Tapi saya kenapa ya dekat hospital semua pun tak dapat nak detect. Jadi apa menyebabkan aku tak boleh tidur seperti ni kan. Bila saya dah pergi ke hospital banyak kali, ada satu peringkat tu mereka nak rujuk saya kepada pakar psikiatris. Sampai macam tu. Dan ketika itu saya macam tak percaya. Sedangkan aku ni dulu pernah berada di pentas yang hebat apa semua kan, orang semua. Mana boleh aku ada masalah macam ni? Kita tak percaya tau benda tu. Saya pun tak percaya. Saya tak. Saya isteri saya apa semua, saya ambil keputusan tak pergi, tapi saya rujuk kepada pakar agama. Alright. Ada ustaz semua yang bagi tahu ini semua adalah ujian yang Allah bagi. Tapi saya tak faham. Kenapa ujian? Ada yang kaitkan saya terkena sihir lah itu ni kan, sebab tak boleh tidur. Tapi apa yang dia agama ni, dia kata dekat saya satu penyelesaiannya adalah kembali kepada Allah SWT.
kan. Kembali. Saya tak faham. Aku ni bukan tak solat juga. Kan. Tapi rupa-rupanya solat juga tu yang masalah. Sebab solat kena solat betul-betul. Solat juga. So kita ni macam saya ni banyak terculas lah semasa zaman dulu yang menganggap dan kita tak sedar akhirnya kita mengutamakan perkara lain, perkara dunia tu lebih penting daripada agama, daripada akhirat kita, sampaikan kita rasa macam agama tu part time. Bukan kita yang kata, tapi dia terjadi kerana hanyutnya kita dengan urusan dunia. Ujian besar. Saya masa dapat kesedaran tu memang habislah menangis, banyak masa teringat. Masa tu flashback banyak. Rupanya aku banyak buat dosa, banyak sangat. Struggle saya masa tu. Tapi alhamdulillah dengan isteri yang ada di sisi apa semua kan bagi sokongan. Dan alhamdulillah Allah bagi ujian tu masa PKP. Tak ada siapa yang tahu lah. Sebab semua orang pun ada masalah terkurung dalam rumah. Tapi kalau saya tak ada PKP, saya pasti akan terkurung juga sebab masalah saya tu. Kan memang macam terpenjara, tak boleh nak pergi mana, tak tahu nak buat keputusan macam mana. Mana aku nak pergi depan ni. Tapi asbab boleh cerita ya? Boleh. Ada masa. Asbabnya saya minta dekat Allah jalan keluar. Saya tak tahu nak buat apa dah. Sebab tak boleh tidur ni bukan main-main. Sejauh mana kronik dia tak boleh tidur tu? Memang seminggu pagi, petang, siang, malam. Ini bukan setakat seminggu dua, tapi berbulan-bulan. Ya. Kalau boleh pun sekejap sangat. Sampai kan masa tu berat saya yang asal dekat-dekat 80 lah. Dia susut jadi 61, 62. 20 kilo tu pun. Ya. Menangis. Susut dekat 20 kilo. Kan. Tapi sekarang 90 lebih. Lama. Itu tak nak tahu. Itu orang kata susut macam mana? Orang heran. Mana susutnya? Tapi inilah Allah bagi balik sekarang ni kan. Tapi itulah dia proses yang saya rasa macam sangat-sangat hebat dalam diri saya dan menyebabkan saya ambil satu tindakan nekat, iaitu keluar daripada perkara-perkara yang banyak melalaikan saya. Saya betul-betul nekat keluar tu betul-betul. Dan saya pernah bercerita masa nak keluar tu lah, tiba-tiba ujian datang. Ujian tu datang dalam bentuk apa tau? Bila saya dah selesai dengan orang kata masalah tidur, sebab apa tau, saya keluar dengan jemaah, jemaah dakwah ni apa semua kan, bergerak ke sana ni. Akhirnya dia seperti satu benda suntikan yang baru kepada rohani saya. Masalah akhirnya saya kata macam okey, ini dalaman atau rohani kita yang tak betul, hubungan kita dengan Allah SWT tak betul, maka kehidupan kita akan jadi macam tak tenteram. Abang, kita nak berehat sekejap. Sekejap kita sambung. Banyak lagi soalan yang kita nak tanya. CCTV kembali selepas ini. Kembali dalam CCTV, anda bersama saya Adi Herman dan juga FBI. Abang, lupa nak tanya tadi. Kalau abang bukan seorang pengacara ataupun bukan seorang pengamal media ataupun juruhebah sebagainya, siapa FBI? Mungkin saya seorang accountant. Ya. Kan tak boleh terima kan. Sama macam pembaca berita tadi kan, susah nak terima kan. Sebab saya dulu minat sangat dengan prinsip account. Oh ya ke? Saya dapat A2 lah. Masa tu grade A2 saya skor. Tapi saya tak dapat nak meneruskan kerana sebab matematik saya dapat 7. Memang ada yang peralihan yang boleh ambil maths tapi saya macam masa tu saya kecewa. Dan saya tak minat matematik. So, saya tak nak ulang. Saya tak nak saya macam mana ni, saya pernah saya ikut je. Akaun dengan matematik bukan macam berkait main nombor. Berkait. Tapi saya boleh cemerlang dalam akaun. Tapi yang matematik saya tak suka, terutama bab kebarangkalian. Abang, dengannya abang ada satu lagu dalam program Carta 114 kita di TV Al Hijrah. Ada satu program tajuk apa nama lagu tu? Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Muzikan liriknya. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu tentang apa yang selepas peralihan saya daripada dunia hiburan, ya. Dan sekarang ni kenapa saya di TV Al Hijrah dan juga saya keudara di Radio Zayan. Semuanya bertemakan Islamik dan saya rasa itulah yang saya cari dan Allah tentukan kepada saya. Kan? Sebab apa? Bila saya nekatkan nak tinggal dunia hiburan, saya nak cakap tadi,
Allah uji saya. Dalam fasa itu, tiba-tiba ada stesen TV yang datang menawarkan rancangan hiburan kepada saya. Hiburan. Kita nak tinggal. Tapi masa tu orang belum tahu saya buat apa semua kan. Dan dia bagi kat saya 8 episod. Katanya untuk buat satu rancangan reality TV. 8 episod ni kalau dalam hiburan ni bajet dia besar. Yes, betul. Kan kalau nak kata puluhan ribu lah. Tapi apabila saya dah nekat dan berjanji dengan Allah SWT, lepas tu isi saya pula dengan Allah SWT bagi kefahaman kat dia, kata tak apalah ya, kita dah nak tinggalkan aja. Jadi saya macam okey, kita ketua keluarga ni bukan senang sebenarnya kan. Ya, betul. Nak buat satu keputusan untuk tinggalkan. Memang tekad betul. Kan? Kalau ikut duit ni, aku boleh buat macam-macam ni kan. Tapi bila isteri cakap macam tu, saya pun dapat kekuatan tinggalkan. Tapi itulah Allah SWT, dia kata, dan Nabi sendiri beritahu kalau kita tinggalkan kerana takut dengan Allah SWT, pasti dia akan gantikan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kan? Dan saya pegang benda tu. 3 minggu selepas itu, ya, tak lama lepas saya tinggal tu, video saya viral mengatakan saya keluar bersama dengan jemaah. Kan? Dah habislah foto sana buat cerita ini semua. Akhirnya saya dapat panggilan daripada Nur Jannah. Nur Jannah. Kenal? Nur Jannah. Dari TV Al-Hijrah. Okay. Saja tanya. Mengatakan yang TV Al-Hijrah nak buat satu program yang bertajuk La Tahzan. Tapi KP. Yes, meminatkan untuk mengacara semula apa semua. Saya macam terkejut masa tu. Dalam 3 minggu Allah memberi balik. Bukan 8 episod. Dia bagi balik La Tahzan dekat saya 13 episod. Setiap malam roll live kan masa tu kan. Dengan Abi Fana. Lepas 13 dia tambah 21. Allah, jangan kira duit saya berapa. Tapi nontonnya kira duit berapa. Tapi lepas 21 tu, alhamdulillah, itulah rezeki yang Allah SWT janjikan. Sampai sekarang saya bersama dengan TV Al-Hijrah dengan dakwah live setiap Rabu 9 malam. Masa tu prinsip account tu diaplikasikan. Prinsip account lebih kurang lah. Saya kira jugalah kan dengan orang akaun TV Al-Hijrah. Alhamdulillah lah kan. Itulah rezeki, dan saya rasa apa yang saya dapat ini, saya rasa pertolongan Allah SWT. Dia nak kita berubah, dia nak kita berada di situ. Itu adalah pilihan dia. Dan kau istiqamah, kau sabar, kau syukur, insya-Allah ada jalan keluar yang aku sediakan untuk kau. Dan yang penting abang, so kita buat kerana dia. Kerana dia. Yes. Saya bukan pun kerana gini-gini. Sangat. Dulu lain. Dulu saya macam okey lah, kita cakap kerana dia kononnya kan. Tapi sebenarnya banyak kena faktor lain lah. Faktor dunia. Alhamdulillah saya rasa macam okey, that's it kan. Saya dah memang dunia hiburan tu tinggal terus, dan saya nak berjalan move forward lah. Dengan dakwah, dengan dan semua yang saya libatkan sekarang ini, termasuk dah di CCTV, saya jadikan sebagai satu maksud ataupun tujuan dakwah supaya semua orang bukan saja dapat dengar cerita saya ini wow tak. Kita kena letakkan keyakinan kita 100%, 200% kita dengan Allah SWT ya. Kalau kita ingat kat dia, kita jaga hak dia, pasti dia akan jaga hak kita dunia dan akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Tapi soalan saya tentang lagu tadi tak jawab. Lagu tu sebenarnya saya pernah rakamkan lagu bersama kumpulan Kafi dengan Khairil Rashid, juga rakan penyampai dahulu. Betul. Ya, ketika itu lagu-lagu lagu banyak kan, cerita pasal cinta, memuja ni apa semua kan. Tapi sekarang ni bila nak nyanyi balik, Iwan Syahman, komposer kepada lagu Terima Kasih Allah ni, dia pun dah lama berhijrah dah kan. Jadi dia kata kalau kau nak nyanyi balik, boleh aku buatkanlah satu lagu untuk kau. Saya ni macam Alamak, aku ni bukan penyanyi sangat kan. Tapi dia test suara saya, dia kata kau memang boleh. Dia nak sangat saya. Kau okey lah. Saya pun okey, jom masuk. Lepas tu dia punya studio tu memang dekat kawasan rumah dia je, senang aja. Saya pun tinggal tak jauh daripada rumah dia. Tu masuklah studio, rekod semua. Okey, jalan. Alhamdulillah. Ya, TV Hijrah pun masukkan dalam carta 114. Di tempat yang paling terbaik adalah tangga yang kedua. Ya. Itu solo lah. Dia si Ayi ya. Jangan lupa untuk masuk final C2 dah. Solo. Lirik oleh? Lirik sama juga Iwan Syahman. Ini melodi pun dia juga. Saya hanya menyanyikan saja. Saya hanya menyampaikan saja, dan saya cakap dekat dia, saya nak menyampaikan lagu ini berkenaan penghijrahan saya. Buat satu lagu, tapi melodi dia mesti catchy
dan ada sentuhan rock sikit. Sentimental rock. Zaman 90-an dulu saya memang gila sangat dengan lagu-lagu rock ni. Zaman-zaman Bumi Putra Rockers, Dhamma Sutra kan. Lagi apa lagi ya? Teja sayangku. Astaghfirullahalazim. Saya dah berhijrah. Tak ada, banyaklah lagu kumpulan-kumpulan rock kapak satu ketika dahulu, Samudra. Jadi saya sangat hadam dengan lagu tersebut. Dengan muzik pada zaman itu menyebabkan saya tak familiar dengan muzik lain. Saya macam suka untuk menyampaikan lagu-lagu berbentuk macam tu, dan bila diberi peluang dalam bentuk yang baru untuk tema Islamik ni, okey, saya kata tak apa, kita buat mesej yang mesej dakwah ni dalam muzik yang saya suka lah. Dan Iwan Syaman memang antara komposer yang sangat bagus, dan dia pun pernah nyanyi lagu slow rock dulu. Sebelum dia tukarkan kepada dangdut, dan kemudian sekarang ini lebih kepada lagu-lagu dakwah. Ya, moga-moga akan ada lagi lagu-lagu bisul Bani abang. Ya Allah. Terima kasih. Okay. Abang, banyak lagi sebenarnya saya nak tanya, tapi masa begitu mencemburui. Saya kata 3 hari perlu kan. 3 hari kan sebenarnya kan. Dan for a bit kena take note sebenarnya. FBI, abang FBI, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Moga terus memberi inspirasi kepada di luar sana penonton-penonton kita. Mudah-mudahan. Terima kasih Adi. Terima kasih CCTV dan juga terima kasih TV Al Hijrah. Sama FBI, kalau ada penonton saya ada suatu tepuk ni. Kita penonton tepuk di rumah. Itu dia, berakhir sudah episod kali ini CCTV. Kita akan jumpa balik di minggu seterusnya, insya-Allah. Saya Ardi Herman. Jumpa lagi. Bye bye.